Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1 semua? Ustazah doakan antum semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Okey, insya-Allah minggu ni kita akan belajar subjek fiqh bersama Ustazah Rozita. Okey, sebelum tu jom kita tanda tangan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta'alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, insya-Allah minggu ni kita akan belajar tajuk rukun Islam. Okey, dalam buku fiqh kita tajuk yang pertama ialah rukun Islam. Kita akan belajar 3 unit. Unit pertama ialah rukun Islam. Unit kedua, kesan beramal dengan rukun Islam. Dan unit yang ketiga, rukun Islam yang pertama iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, kita tengok apa objektif ataupun apa yang Ustazah antum dapat melalui pembelajaran kita kali ini. Okey, untuk unit yang pertama, Ustazah harapkan antum dapat mengenal dan menyebut rukun Islam dengan betul. Okey, untuk unit yang kedua pula, Ustazah harap antum dapat menyatakan atau menyebut kesan beramal dengan setiap rukun Islam. Okey, dan yang terakhir, untuk unit yang ketiga, Ustazah juga mengharapkan agar antum dapat menyebut 2 kalimah syahadah beserta maksudnya dengan betul. Okey, insya-Allah moga dimudahkan urusan anak-anak untuk belajar hari ini. Okey, kita tengok yang unit yang pertama, rukun Islam. Okey, rukun Islam ni sebenarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Tengok gambar yang perempuan tu. Dia sedang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Kita kan solat 5 waktu sehari semalam, daripada pagi sampai malam. Okey, yang ketiga, rukun yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Baru je lepas bulan Ramadan kan. Kita baru je berada dalam bulan Syawal. Okey. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat. Okey, dan seterusnya yang kelima ialah mengerjakan haji di Baitullah. Okey, ada berapa anak-anak rukun Islam? Ada 5. Okey, insya-Allah. Okay. Kita tengok unit yang kedua. Kesan beramal dengan setiap rukun Islam. Yang pertama, kesan apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, kalimah syahadah ni dia dapat membezakan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Okey, dalam kandungan kalimah 2 kalimah syahadah tu, okey, syahadah yang pertama ialah kita mengaku ataupun kita berikrar bahawa Allah sahajalah Tuhan yang kita sembah. Tak boleh sembah benda lain. Macam zaman jahiliah Arab dulu sembah pokok, sembah patung. Tak boleh kan? Okey. Dan syahadah yang kedua, kita mengaku dan juga berikrar bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul ataupun pesuruh Allah yang terakhir. Tiada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Okey, dan juga syahadah ni rupanya mengajar kita, memberi kesan kepada kita agar kita semua mengasihi semua orang. Tak kisahlah orang tu orang Islam ataupun orang bukan Islam. Okey, mengasihi semua orang. Okey, kita tengok kesan rukun yang kedua iaitu kesan mendirikan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni waktu apa? Solat waktu subuh, solat waktu zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Jika kita menunaikan solat tu dalam keadaan khusyuk, kita tak ada gangguan ataupun kita solat sungguh-sungguh, kita tak solat main-main, tengok atas bawah, senyum-senyum dalam solat, itu maksudnya
kita dah solat dengan khusyuk. Jadi apa akan dapat kalau kita mendirikan solat 5 waktu ni? Okey, pertamanya ialah kita ni suka buat banyak kebaikan. Contohnya macam tolong ibu ayah, kan? Kita suka untuk belajar. Lepas tu kita boleh menjaga lidah dan mulut kita daripada berkata sesuatu yang tidak baik. Dan juga kita ni nampak kesan baiknya kalau kita ajak rakan ataupun ahli keluarga kita untuk solat bersama-sama. Okey. Tapi rupanya kalau kita sentiasa mendirikan solat 5 waktu dengan khusyuknya, rupanya kita ni Allah hindarkan kita daripada membuat perkara keburukan. Kita jadi macam tak suka nak buat perkara keburukan. Seperti kita tak suka bercakap bohong. Kita tak suka malas mengaji dan solat kan. Okay. Dan juga kita tak suka nak tengok cerita yang tak soleh. Sama ada di TV ataupun di telefon. Kita tahu, alamak, tak soleh lah cerita ni Umi, tak nak tengok lah. Okay, itu tandanya kita sudah ada memberi kesan solat kita kepada diri kita sendiri. Okey. Yang ketiga, kesan kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni puasanya berapa hari? Kan, banyak. 30 hari kan, lama sebulan kan. Jadi, sekarang kita ni berada bulan Syawal. Kita tengok apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tu berterusan tak masa bulan Syawal dan bulan selepasnya. Sepatutnya berpuasa bulan Ramadan tu menjadikan kita lebih bertambah sabarnya, kan, bertambah baik akhlaknya. Akhlak bersama ibu bapa, akhlak bersama adik-beradik, akhlak bersama orang lain bertambah baik. Okey, kita solat cukup 5 waktu sehari semalam. Janganlah kita solat cukup ni hanya pada bulan Ramadan saja sebab nak tanda buku mutaabah amal Ramadan kan. Tak boleh macam tu. Dan juga kita ni sentiasa masih lagi bersedekah. Boleh lagi bersedekah. Bukan sahaja bersedekah pada bulan Ramadan dengan jumlah yang banyak. Selepas itu pun kita masih meneruskan sedekah walaupun dengan RM1. Okey. Dan juga kesan yang seterusnya ialah kita masih lagi rajin baca Iqra, baca Al-Quran dan juga hafazan, kan? Bukan setakat kita nak habiskan khatam 30 beberapa surah dalam bulan Ramadan je. Kita boleh sambung selepas Ramadan. Okey. InsyaAllah. Okey. Untuk rukun yang keempat, mengeluarkan zakat. Kalau kita mengeluarkan zakat, kita belum keluarkan zakat lagi. Okey, mak ayah kita dah keluarkan zakat kan. Jadi, kita tengok apa kesan kalau orang yang mengeluarkan zakat ni. Okey. Apa akan berlaku? Akan berlaku adalah suka tolong. Akan berlaku pertolongan kepada orang miskin ataupun orang yang susah di sekeliling kita. Kan, kita tak boleh nak senang sendiri-sendiri je. Kita mesti bantu orang yang susah. Okey. Kalau kita nampak mak ayah kita selalu keluarkan zakat, ada keluarkan zakat, jangan kita halang. Sebab Allah kata apa? Kalau orang yang bagi zakat, Allah akan tambah rezeki. Kan, bukan lagi berkurang, Allah akan tambah rezeki. Allah bagi rezeki kesihatan yang baik untuk mak ayah kita. Allah bagi rezeki keluarga kita bertambah bahagia, kan? Okey. Allah bagi lagi rezeki yang lebih banyak daripada apa yang kita beri kepada orang. Okey. InsyaAllah. Okey. Dan yang kelima ialah kesan mengerjakan haji di Baitullah. Kan. Tengok kat gambar tu, kita tengok macam mana orang dekat Kaabah tu kan. Mesti ramai. Berjuta-juta kan dekat Kaabah setiap tahun. Terutamanya pada musim haji. Ataupun pada musim umrah pun ramai juga. Kan. Ramai sangat. Jadi dia kata sebenarnya orang pergi haji ni, daripada haji ni, dia meneruskan amalan dia di sana. Dia suka berdoa dan suka beribadah. Dia menjadi seorang yang lebih sabar. Sebab dekat sana tu memang kena banyak sabar. Tak boleh nak marah orang masa berada di Baitullah kan. Jadi sabar. Jadi bila habis haji pun, dia masih lagi bersabar. Dan dia lebih menghormati orang lain. Kan. Sebab dekat sana kena saling semasa mengerjakan haji,
kena saling menghormati orang lain. Jadi sepatutnya bila lepas haji pun bertambah-tambahlah kita menghormati orang di sekeliling kita. Okey, insya-Allah boleh kan anak-anak kan? Okey. Dan kita tengok rukun yang pertama. Hari ini kita masuk rukun yang pertama lah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu, yang pertama tu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi Ustazana, apa daripada kalimah syahadah ni Ustazana antum sebut dengan betul. Jangan sebut asyhadu. Sebut asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga kena hafal maksudnya. InsyaAllah boleh. Senang je sebab kita pun dah biasa sebut semasa kita solat, semasa kita dengar azan dan iqamah. Cuma ni kita nak perbaiki sebutan agar boleh sebut dengan lebih baik. Dan juga kita boleh ingat makna yang kita sebut itu. Okey, insyaAllah ya anak-anak. Okey, moga Allah mudahkan urusan. Okey. Jadi, untuk kerja rumah, untuk kerja rumah kita buat dalam buku aktiviti fiqh sahaja. Okey, saya harap semua ada buku aktiviti fiqh. Okey. Jadi kerja rumahnya muka surat 3, 4, 5. Okay, kita akan bincang jawapan pada hari Khamis seperti yang tertera. Dan juga muka surat 6 dan 7. Perlu siapkanlah, kita akan buat perbincangan. Dan juga tasmi' hafazan 2 kalimah syahadah beserta maksudnya. Okay, buat kerja rumah ni boleh minta bantuan mak ayah, minta bantuan abang kakak kalau kita tak faham soalan kan. Tolong mak ayah tolong bacakan soalan, abang kakak tolong bacakan soalan dan kita cuba buat. Okey, insya-Allah boleh siap. Okey. Jadi saya harapkan semoga kita dapat laksanakan 5 rukun Islam ini dengan baik. Dan saya mengharapkan agar semoga kita semua menjadi orang Islam yang terbaik dan memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Amin. Okey. InsyaAllah tahniah kepada anak-anak yang dapat mengikuti kelas subjek fiqh. Tahniah dan juga terima kasih kepada ibu ayah yang sudi membantu anak-anak untuk belajar. Saya doakan antum selamat belajar walaupun belajar di rumah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.